Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 November, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini, kes membabitkan aktiviti keganasan di bawah SOSMA tidak boleh diikat jamin. Juga amaran cuaca buruk di Pantai Timur, hujan lebat dijangka berterusan hingga Isnin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 negeri di Pantai Timur Semenanjung, Kelantan, Terengganu dan Pahang diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga ekoran amaran cuaca buruk tahap jingga yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ketika ini beberapa jajahan di Kelantan dan daerah di Terengganu sudah mula dilanda banjir. Hujan lebat dijangka berterusan di Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Machang, Pasir Putih dan Kuala Krai di Kelantan, Hulu Terengganu di Terengganu dan Rompin di Pahang. Met Malaysia juga menjangkakan hujan lebat di Kelantan dan Terengganu serta di kawasan Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang dan Mersing dan Kota Tinggi di Johor sehingga Isnin ini. Di Kelantan, beberapa pusat pemindahan sementara sudah diaktifkan selepas beberapa kampung dinaiki air sedalam 1 meter sejak semalam. Manakala di Terengganu, daerah Besut dan Setiu terus digenangi air dan telah menyebabkan paras di 3 sungai di Setiu dan 1 di Besut melepasi paras bahaya. Manakala beberapa sungai di daerah Hulu Terengganu dan Dungun juga melepasi paras berjaga-jaga dan juga paras amaran. Banjir di Terengganu semakin buruk. 2 lagi daerah iaitu Dungun dan Hulu Terengganu dilanda banjir selepas daerah Setiu dan Besut. Setakat jam 10.30 pagi tadi, seramai 2,311 mangsa membabitkan 657 keluarga dipindahkan di 40 pusat pemindahan sementara PPS. Besut merekodkan jumlah mangsa tertinggi iaitu 1,148, membabitkan 290 keluarga dan 21 PPS. Setakat jam 10 pagi tadi, catatan di stesen Kampung La, Sungai Besut meningkat paling tinggi iaitu 3 meter kepada 22.27 meter melepasi paras bahaya. Daerah Setiu terus merekodkan peningkatan mangsa kepada 570 orang di 10 PPS. Sementara di Dungun, 4 PPS beroperasi menempatkan 483 mangsa dan Hulu Terengganu 112 orang. Jumlah mangsa banjir di Kelantan juga dilaporkan meningkat kepada 315 orang selepas Machang menjadi jajahan ketiga yang terjejas banjir selepas Kuala Krai dan Tanah Merah. Kesemua mangsa banjir kini ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara. Dan untuk butiran lanjut, kita terus bersama Shannon Hanif Abdullah yang kini berada di Kampung Padang Kijang, Tanah Merah yang turut terjejas banjir. Jadi silakan Shannon dengan laporan anda. Saya kini berada di Kampung Padang Kijang, di mana di Kampung Padang Kijang Tanah Merah ini, tempat saya berdiri ini, sebelah saya ini terdapat sebuah sungai yang melempah setelah hujan 3-4 hari sebelum ini, dan ia telah menyebabkan seramai 34 mangsa telah berpindah ke lokasi selamat, dan daripada itu mereka daripada 9 keluarga. Dan keadaan di sini hujan amat lebat, menandakan ada kemungkinan banjir akan semakin meningkat. Apapun, saya bersama dengan Ketua Polis Daerah Tanah Merah, DSP Tuan Zainuddin Mat Yusof. Assalamualaikum Tuan, terima kasih. Jadi boleh Tuan nyatakan perkembangan terkini di Tanah Merah ini, dan apakah Tuan merasakan air ini naik secara tiba-tiba ataupun telah berbuat persiapan sebelum ini? Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sekarang kita berada di kawasan banjir Kampung Padang Kijang.
Tanah Merah. Itu salah sebuah daripada kawasan kampung yang dilanda banjir bagi daerah Tanah Merah. Kampung Padang Kijang ini adalah kampung yang pertama dinaiki air, dilanda banjir untuk musim ini. Dan di sini setakat jam 8 pagi tadi, kita ada seramai 34 orang yang telah dipindahkan, berada di pusat pemindahan daripada 9 keluarga tu. Seramai 34 orang daripada 9 keluarga berada di pusat pemindahan di sebelah kanan sungai. Sungai ini asalnya sungai kecil saja, tapi ekoran daripada hujan lebat yang selama 3 hari berterusan di Kampung Padang Kijang ini, airnya telah melempah ke atas jalan apa semua dan mengakibatkan rumah-rumah penduduk di sekitar tebing sungai sini dilanda banjir. Keadaan fenomena banjir di daerah Tanah Merah ini, khususnya di Kampung Padang Kijang ni, penduduk di kawasan ini sebenarnya sudah biasa alami benda-benda berkaitan dengan banjir begini. Jadi persiapan awalnya telah pun dibuat, nasihat-nasihat daripada pihak keselamatan pun diikuti sepenuhnya lah. Jadi dari awal lagi, bermula dari malam semalam, mereka dinasihatkan untuk berpindah dan mereka telah pun berpindah. Dan bermula dari semalam, air nampaknya semakin meningkat. Walaupun paras air Sungai Golok, arah air sungai ini mengalir ke Sungai Golok. Arah air sungai ini di Sungai Golok menunjukkan sedikit penurunan, tetapi kita masih dalam keadaan berwaspada sebab hujan masih lagi tidak berhenti. Jadi begitulah, seperti mana Tuan ni kata, penduduk dinasihatkan supaya berpindah segera sekiranya air meningkat. Itu sahaja laporan saya. Kembali kepada rakan tugas di Sri Pentas. Terima kasih Shannon. Seterusnya, kerja-kerja pembersihan susulan tangki air utama runtuh di perumahan PDRM Bukit Pelindung, Kuantan, Pahang semalam masih dijalankan. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Muhammad Nur Yusuf Ali berkata, siasatan ke atas punca kejadian masih dilakukan yang turut membabitkan pihak Jabatan Kerja Raya JKR dan pengurusan air Pahang Berhad. Dalam kejadian kira-kira jam 12 tengah hari itu, 6 kereta dan 4 motosikal turut rosak. Tangki air berkapasiti lebih 280,000 liter dan terletak atas struktur setinggi kira-kira 21 meter. Ia didirikan di kawasan parkir untuk anggota polis dan keluarga yang menetap di perumahan PDRM Bukit Pelindung, manakala rumah yang rosak adalah milik penduduk Taman Pelindung 1 bersebelahan kawasan perumahan polis berkenaan. Serpihan besi atas tiang tangki terbabit sudah dibersihkan sebagai langkah keselamatan. Berikutan kejadian ini, masalah bekalan air turut terjejas dengan sebahagian penghuni kuartus kini menginap di hotel berhampiran. Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. Umat Islam di negara ini mampu untuk maju dan berjaya dalam segenap aspek tanpa mengabaikan tuntutan agama. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata keupayaan umat Islam juga adalah standing dengan orang lain dan Islam sama sekali tidak melarang umatnya untuk mencapai kemajuan di dunia. Tak ada disebutkan bahawa Tuhan melarang orang Islam daripada mencapai kemajuan. Tak tahulah barangkali kalau ada di sini tolong bagi tahu kepada saya bahawa ada larangan terhadap orang Islam mencapai kemajuan di dunia. Tempat kita adalah di akhirat saja. Dunia ini adalah untuk orang kafir dan kita tak perlu kejar kejayaan, kemajuan di dunia ini. Setakat yang saya tahu tidak ada larangan. Kalau tidak ada larangan, kenapakah kita tidak boleh maju seperti negara-negara lain di barat dan di timur, negara bukan Islam? Apakah kerana kita ada kekurangan sesuatu, umpamanya Tuhan menjadikan orang Islam ini lemah daripada segi akal fikiran, lemah daripada segi tubuh badan, sehingga mereka tidak boleh lakukan apa yang dilakukan oleh orang bukan Islam. Saya tak fikir
bahawa Tuhan mengurangkan keupayaan orang Islam di Perkim Johor. Beliau yang juga yang di-Pertua Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Kebangsaan berucap pada mesyuarat agung tahunan Perkim ke-58 di Petaling Jaya, Selangor. Tambahnya terdapat 52 negara Islam di dunia, namun sehingga kini tiada satu pun yang diiktiraf sebagai negara maju. Susulan itu, Tun Dr. Mahathir menggesa agar umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran untuk mencapai kemajuan. Melalui kemajuan juga, umat itu dapat melindungi dan mempertahankan agama Islam daripada tertindas dan ditekan. Tun Dr. Mahathir Mohamad Haji Ahmad. Dalam perkembangan lain, Tun Dr. Mahathir menegaskan sebarang kes di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, SOSMA perlu dinilai mengikut kes yang disabit. Jelasnya, jika kes adalah berkaitan dengan aktiviti keganasan, maka ia tidak boleh diikat jamin. Namun, jika kes berkaitan hal-hal lain, maka tertuduh boleh ditawarkan ikat jamin dan tidak ditahan terlalu lama. Perkara ini sukar untuk dia. Sementara kita tak nak dengan mudah bebaskan pengganas umpamanya. Kalau kita dapati orang itu menyediakan bom untuk nak letup di sana sini, orang yang semacam itu kita tak boleh bagi bail. Sebaliknya, ada orang yang dituduh kononnya merosakkan ekonomi, tapi tak ada benda yang tepat. Orang yang semacam itu kita boleh bagi bail dan tahanan dia kita tak boleh lama sangat. Kalau sekarang ni 28 hari kita nak kurangkan. Jadi ini semua sedang dikaji dengan mendalam. Pindaan ke atas SOSMA dan mana-mana peruntukan undang-undang berbentuk drakonian akan selesai dalam sidang Parlimen tahun ini yang bertujuan mengelakkan penyalahgunaan undang-undang berkenaan. Semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan adun gadik G. Sami London yang didakwa memberikan sokongan kepada kumpulan pengganas Harimau Pembebasan Tamin Ilam LTTE boleh mengemukakan permohonan untuk dibebaskan dengan ikat jamin. Ia berikutan Mahkamah memutuskan Seksyen 13 SOSMA yang menghalang sepenuhnya Mahkamah daripada menimbangkan permohonan ikat jamin adalah tidak berperlembagaan. Karnival Jelajah 360 Semak Selangor yang merupakan inisiatif Pemerbadanan Menteri Besar MBI Selangor dalam menyalurkan informasi berkaitan usaha menjadikan Selangor sebuah negeri pintar pada 2025 terus mendapat sambutan rakyat negeri berkenaan. Dan sempena Istiadat Convocation Universiti Selangor, graduan dan ibu bapa mengambil peluang jelajah berkenaan untuk mengetahui dengan lebih lanjut produk pintar yang disediakan kerajaan negeri. Dan kita terus saja ke kampus Induk Unicel di Bestari Jaya bersama dengan wartawan Amirul Hakim Lokman. Jadi Amirul, silakan dengan laporan anda di sana. Amirul. Ya, Siti kembali berinformasi membawakan inisiatif kerajaan negeri Karnival Jelajah Smart Selangor 360. Hari ini edisi khas diadakan di Universiti Selangor Unicel, kampus Bestari Jaya sempena Istiadat Convocation Unicel ke-14. Dan pada hari ini dapat saya gambarkan sebenarnya pengunjung tidak lepaskan peluang untuk mendapatkan pelbagai maklumat ataupun apakah yang mungkin ingin disampaikan oleh kerajaan negeri Selangor dalam mencapai sebuah negeri pintar menjelang tahun 2025. Dan apa yang saya boleh gambarkan setakat ini, Pembadanan Menteri Besar Selangor MBI Selangor Incorporated menjadi penggerak yang untuk mencapai kerajaan negeri Selangor dan mencapai matlamatnya. Dan di sini dapat saya kongsikan juga, pengunjung tidak melepaskan peluang untuk mendapatkan maklumat berkenaan sistem pengurusan sistem pembeja pintar oleh KDEB Waste Management yang mana merupakan anak syarikat negeri yang menguruskan sampah di 9 daerah di negeri Selangor, dan juga di Unicel ini menawarkan pendidikan percuma. Jadi untuk mendapatkan apakah mungkin maklumat lebih lanjut berkenaan pendidikan percuma yang ditawarkan di Unicel ini, bersama saya pengarah pejabat pemasaran dan kemasukan Cik Azman Kamal. Baik Cik Azman, bertemu kita lagi di Karnival Jelajah 360 ni. Jadi menjelang ataupun dalam melalui ke arah sebuah negeri pintar menjelang tahun 2025, bagaimanakah dari segi pendidikan memang satu elemen yang penting. Apakah mungkin bagaimana Unicel berperanan dalam melaksanakannya?
Sedia maklum bahawa UNICEF ini adalah merupakan universiti milik penuh Kerajaan Negeri Selangor, yang mana kita menawarkan pelbagai program daripada bidang kejuruteraan, daripada bidang IT, dan banyak program yang kita tawarkan ini saya rasa dapat orang cakap memberi input dan juga membantu dalam membangunkan lagi semua industri yang berada di negeri Selangor lah. Utama sekali kita cuba juga memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan di Selangor ni, yang kita tahu bahawa UNICEF ni menawarkan yuran pengajian percuma untuk semua program tahun asas. Okay? Dan kalau kita lihat ribuan pelajar telah pun mengambil peluang di bawah skim yuran pengajian percuma ini, dan kalau kita tengok pelajar-pelajar ini telah pun berjaya ke peringkat yang seterusnya. Dan saya yakin bila pelajar ini keluar daripada universiti ini, mereka mampu menjadi penyumbang kepada peningkatan ekonomi ataupun penggerak kepada negeri Selangor 2025 nantilah. Jadi berkenaan inisiatif pengajian percuma ini, bagaimana sambutannya? Setakat ini sangat-sangat menggalakkan. Kalau kita tengok lebih kurang 13 juta ringgit telah pun diperuntukkan untuk kita memberi ruang dan juga peluang kepada pelajar-pelajar ini untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Dan pendidikan-pendidikan program-program yang kita tawarkan ini memang seperti mana saya maklumkan tadi, memberi impak dan juga dapat orang cakap menyumbang semula kepada kerajaan negeri. Baik, terima kasih Cik Azman. Terima kasih kerana bersama Buletin 130. Tahniah juga kita ucapkan kepada 2,978 graduan daripada diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran yang baru saja mengambil sijil di convocation mereka pada hari ini. Jadi tahniah kepada anda semua, di mana istiadat convocation tadi disempurnakan oleh Chancellor UNICEF sendiri, iaitu Raja Tan Sri Arsyad Raja Tun Huda. Saya rasa itu saja tentang Karnival Jelajah Sebab Selangor di Universiti Selangor UNICEF Kampus Bestari Jaya. Kembali bersama Siti Khadijah Jaafar di Seri Pentas. Silakan. Terima kasih Amirul. Kita ke laporan yang seterusnya. Hari Peladang, Peternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2019 kali ini mengetengahkan konsep pemodenan pertanian dan teknologi dalam industri agro makanan negara. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Sim Zizin, sasaran HPPNK 2019 adalah memastikan penduduk setempat dapat mengaplikasikan teknologi pertanian bukan sahaja untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian, malah juga dalam kehidupan seharian. Saya pernah tengok seorang orang muda namanya Rizwan Yazin. Dia di Johor, ya, seorang penanam timun dan juga terung. Dia buat fertigasi yang sangat maju, menggunakan, dia boleh kontrol semuanya melalui handphone dan sebagainya, ya. Jadi dari segi membaca boleh menggunakan handphone. Dari segi kontrol air, dia boleh tahu bila boleh bagi air dan sebagainya. Jadi semua ini dia meningkatkan hasil. Dia sekarang jadi jutawan, seorang anak muda tetapi masuk pertanian jadi jutawan. Jadi saya nak yakinkan di sini bahawa sebenarnya pertanian itu adalah satu bidang yang sangat lumayan. Kita menggalakkan orang muda pandang dan memberi fokus kepada pertanian, dan mereka masuk dengan idea-idea baru, dengan teknologi yang baru, dengan usaha yang baru, dia akan mampu meningkatkan sektor pertanian kita. Tambahnya, dengan kecanggihan teknologi ini, industri pertanian Malaysia digalakkan beralih kepada internet-based agriculture menerusi penggunaan teknologi digital dan IR 4.0. Beliau turut merasmikan produk Zoom Lion dan Worldstar di laman mekanisasi dan automasi. HPPNK 2019 juga memberi peluang kepada peladang, penternak dan nelayan mencari ruang pasaran, mempamer dan mempromosikan produk serta mempelajari teknologi baru pertanian. Besar impaknya. Dolar selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Laporan luar negara. Tentera rejim Zionis menembak mati seorang remaja Palestin berhampiran sempadan Gaza. Fad Al-Astal, 16 tahun, meninggal dunia akibat cedera di bahagian perut dalam kejadian yang berlaku di Timur Khan Yunis. 4 penduduk Palestin yang lain turut cedera. Tunjuk perasaan mingguan di sempadan dengan Israel dibatalkan secara rasmi semalam. Bagaimanapun, sekumpulan kecil pemuda Palestin masih menghampiri pagar sempadan. Sekurang-kurangnya 348 penduduk Palestin mati ditembak oleh tentera rejim Zionis
Zionis di Semenanjung Gaza. Sejak tunjuk perasaan mingguan bermula pada Mac 2018. Dua orang maut dalam serangan pisau yang dilancarkan oleh seorang lelaki di London Bridge, United Kingdom. Suspek yang dikenal pasti sebagai Umar Khan, 28 tahun, merupakan seorang bekas tahanan yang terbabit dalam keganasan dan dibebaskan pada tahun lalu. Suspek yang memakai peranti letupan palsu sebelum itu menghadiri satu majlis di Fishmongers Hall. Serangan dipercayai bermula di dalam bangunan berkenaan sebelum suspek beredar dan bergerak menuju ke London Bridge. Suspek kemudian bertindak menikam beberapa orang yang berada di kawasan jambatan. Menurut saksi, beberapa orang awam menghalang suspek dan berjaya merampas pisau daripadanya. Polis yang tiba di lokasi kejadian bertindak menembak mati suspek. Suspek dilaporkan menetap di wilayah Staffordshire di tengah England dan polis telah melancarkan serbuan di kediaman suspek. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Hasrat skuad bola sepak bawah 22 tahun negara untuk meraih 3 mata penuh pada perlawanan kedua peringkat kumpulan A tidak kesampaian. Ia selepas tumpas kepada tuan rumah Sukan C 2019 Filipina 1-0 malam tadi. Bagaikan sumpahan 1991, skuad kendalian Datuk Ong Kim Swee perlu menang baki 2 lagi perlawanan untuk layak ke peringkat seterusnya. Beraksi di Stadium Memorial Rizal, pertembungan Filipina menentang Malaysia dibanjiri lebih dari 6,000 penonton. Jumlah penonton itu merupakan bilangan teramai diraih skuad bimbingan Goran Milojevic sepanjang acara bola sepak berlangsung. Aksi separuh masa jelas dikuasai pasukan tuan rumah apabila gerakan dari tengah padang yang ditunjangi kedua pasukan Stephen Schrock banyak mengundang bahaya kepada pertahanan skuad negara. Bagaimanapun, keputusan 0-0 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung separuh masa kedua, kemasukan dua pemain bawah 18 tahun negara, Lukman Hakim Samsudin dan Umar Hakim Suharizwan, tidak banyak membantu melancarkan serangan ke kubu Filipina. Sebaliknya, Shrug berjaya merobek gawang negara menerusi sepakan penjuru yang mengelirukan pada minit ke-72. Pasukan bimbingan Datuk Kim Swee cuba bangkit mengasak selepas itu, namun benteng tuan rumah kental bertahan sehingga aksi berkesudahan Filipina 1 Malaysia 0. Kekalahan itu menyaksikan skuad negara berdepan misi wajib menang ke atas Timor Leste pada 2 Disember dan Kemboja 2 hari berselang untuk layak ke peringkat separuh akhir. It's not a good result, definitely for us. We concede again through a set piece. But it shows that Philippines are much more hungry than what we are today, and we should feel ashamed with the result. But mathematically, we are still in the run for the next stage. Najbitnije je bilo zato što smo kontrolisali utakmicu, skoro celu utakmicu kontrolisali smo, pokušali smo da na protivničkoj polovini onesposobimo protivnika, a protivnik je izašao u formaciji 3-5-2. Za razliku od prethodne utakmice gdje je igrao 4-3-3. Mislim da smo ih tu iznenadili po bokovima, ali uglavnom igrači su ti koji su dali sve od sebe i oni su napravili taktiku. Mengikut rekod, skuad bola sepak negara pernah dikecewakan Filipina 1-0 pada Tamasya Sukan C 1991. Dan rentetan kekalahan itu, Malaysia gagal melepasi peringkat kumpulan buat kali pertama di pentas Sukan C. Buletin 1.30 sampai di sini.